A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barak wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat? Marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajibkan diri kita memanjatkan syukur pada Allah kerana pada detik dan saat ini berapa ramai manusia yang merayu-rayu pada Allah untuk dihidupkan kembali. Tapi kita masih ada ruang dan peluang. Kenapa kita persia-siakan? Jangan ada hari yang berlalu, jangan ada hari yang kita tinggalkan tanpa Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa cinta pada Rasulullah SAW. Sahabat, kadang-kadang kita didik anak kita untuk cinta kita. Kita didik anak kita untuk cintakan keluarga, cintakan adik-beradik. Tapi ada satu perkara yang besar yang kita tinggalkan, yang kita benar-benar akan terkesan bila kita meninggal. Kita gagal didik anak-anak kita untuk benar-benar mencintai Allah. Kita gagal, sebagian besar daripada kita tertinggal cinta pada Rasulullah SAW. Kita sendiri pun tak cukup tinggi, tak cukup dalam, tak cukup sungguh-sungguh mencintai Rasulullah SAW. Sebab tu didiklah anak-anak kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Pasti dia akan mencintai anda. Apabila anda mendidik anak, dengar ni tips ni. Apabila anda mendidik anak untuk mencintai anda sebagai ibu ayah, tapi terlupa untuk mendidik mereka mencintai Allah, pasti saja mereka akan tinggalkan kita apabila mereka mempunyai teman lelaki dan teman wanita yang lebih cantik, lebih baik, lebih molek, lebih kacak, lebih handsome, lebih jelita, lebih bersungguh-sungguh menyayangi mereka. Kita pasti akan ditinggalkan. Bila kita didik anak kita terlupa mencintai Allah SWT dan Rasulullah, bila anak kita masuk universiti, dia terlalu sibuk, dia lupa nak hubungi kita. Esok-esok bila dia bekerja, dapat jawatan besar, dia tak ada masa untuk kita. Tapi bila kita didik dia, kita didik anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mereka pasti ada masa untuk kita. Bila kita didik mereka untuk mencintai dalam-dalam Rasulullah SAW, mencintai Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, mereka pasti akan balik di saat mereka tak perlu tunggu ada masa. Mereka balik pada setiap masa. Jauh mana pun mereka pasti nak balik. Sebab tu ada teman-teman, sahabat-sahabat saya, setiap bulan bagi mak duit
Dia tak nak pakai ATM. Dia tak nak susahkan mak dia cucuk duit kad, pakai kad. Dia tak pernah wakilkan kad untuk bagi mak dia duit. Dia sanggup balik semata-mata nak bagi mak dia sebulan sekali. Apa kata mereka pada saya? Pak Aris, mungkin itu yang terakhir pemberian saya pada mak saya. Mungkin saya ataupun ibu saya. Bila saya nak bagi mak saya duit setiap bulan, itu menjadi asbab saya balik. Itu menjadi asbab saya dapat berbual dengan mak saya. Saya mendisiplinkan diri saya untuk ada masa untuk mak, agar ada masa untuk mak dan ayah. Kalau tanya Pak Aris, detik yang paling indah bila kita dengan mak kita, bila kita bagi dia duit, ni cerita kan yang paling nak kongsi. Mak ni bila dapat duit anak, dia tanya kita, kau ada duit tak? Subhanallah, kau ada duit tak bagi mak ni? Kita dengan mak ni, kalau kita bagi mak duit, mak tak kira depan kita. Mak rasa serba salah, rasa malu nak terima duit anak dia. Subhanallah, hebat kan hati seorang ibu. Nampak tak? Mak ni bila terima duit daripada kita, macam susah sangat nak terima duit tu. Sedangkan dia berhak untuk terima segala-galanya apa yang kita ada. Mak ni, bila kita bagi dia duit, ayah ni, bila kita bagi duit, dia kata, ayah tak payah, bagi mak kau duit, ayah tak payah. Ayah ni ada duit, kau jangan risau. Hakikat ni, kadang-kadang mereka suami isteri ni terpaksa berdikit-dikit. Subhanallah, mereka juga ada keinginan yang sentiasa dipedamkan, yang sentiasa dipadamkan, ditenggelamkan, kerana tak nak menyusahkan anak-anak. Bukan mereka tak ada keinginan nak pergi umrah, tapi kalau cakap pada anak-anak, takut anak-anak dibebankan. Anak rasa, alah, mak kan baru 4-5 tahun yang lepas pergi. Nampak tak? Bukan tak ada rindu yang sangat dalam pada lambaian Kaabah. Bukan tak rasa rindu nak ziarah makam Nabi SAW, tapi dipadamkan, ditenggelamkan, hanya kerana tak nak bebankan anak-anak, tak nak susahkan anak-anak, tak nak buat anak-anak bimbang. Subhanallah. Sebab tu sahabat-sahabat, untuk bina sebuah keluarga yang bahagia, sebuah keluarga yang penuh kecintaan, kalau kita tak nak hilang anak-anak, tak nak hilang anak-anak, tanamkan cinta pada Nabi dan Rasulullah. Tanamkan cinta pada Allah, tanamkan cinta pada Nabi SAW. Tanam, tuan-tuan. Ini pesan dan tips saya yang saya dapat daripada guru saya, yang saya dapat daripada perjalanan hidup saya. Untuk tanamkan cinta pada Nabi, sentiasalah hadir majlis-majlis para habaib. Hadirlah majlis-majlis para habaib, kerana mereka adalah keturunan Nabi SAW. Melihat wajah mereka menjadikan cinta kita pada Nabi itu cukup tinggi. Melihat wajah mereka menyebabkan rasa sayu kita sangat tebal. Kita nak syafaat Nabi tapi tak pernah terdetik rindu Nabi. Macam mana tu? Kita rindu sangat Nabi sebenarnya. Tak ada orang yang dapat menggantikan betapa dalamnya cinta Nabi pada umat dia. Kenapa hari ini umat kita tewas? Kenapa hari ini kita kalah? Kenapa hari ini kita kecundang? Kenapa hari ini kita ada banyak masalah? Dan antara faktor paling besar, kita gagal menzahirkan cinta pada Nabi. Di sekolah, di institusi pendidikan formal, di sekolah-sekolah, tidak ada usaha sungguh-sungguh menanamkan cinta pada Nabi, cinta pada Allah. Tak ada kesungguhan nak menanamkan cinta pada Allah, cinta pada Nabi tu. Kita hanya belajar sirah Nabi tapi tak jatuh cinta pada Nabi. Anak-anak madrasah saya, mereka nak pergi Kailula sekarang. Tengok mereka tengah jalan kaki, mereka tengah jalan. Ustaz ni, subhanallah, suasana Kailula. Kita boleh ajar mereka Quran, tapi belum tentu mereka cinta pada insan yang telah berkorban segala-galanya untuk memastikan Quran sampai pada kita. Belum tentu. Kadang sedih. Di pihak Pak Aris ni bukan senang nak cari seorang ustaz yang benar-benar tawadu. Bukan mudah. Mereka datang dengan helaian-helaian kertas 30 juzuk syahadah. Mereka datang helaian-helaian kertas, belajar alim, belajar kitab dan sebagainya. Subhanallah. Tapi belum tentu mereka ada jati diri, cinta pada agama sangat tinggi. Belum tentu. Di atas kertas memang hebat, tapi kehidupan realiti itu belum tentu, sahabat.
Ini perjuangan kita di madrasah yang sangat sukar, yang ramai orang tak akan faham. Mereka nak kejar 30 juzuk, nak kejar jadi pelajar hafiz yang ada syahadah, itu bonus. Tapi sebenarnya yang sangat sukar nak dicapai, yang kita bermain bermati-matian, dikecam, dituduh macam-macam, ialah bab akhlak. Susah, bukan mudah. Satu tuan-tuan, sahabat-sahabat, bangunkan anak-anakmu dengan Islam. Anda tak akan rugi. Anda pasti tak akan rugi. Semalam Pak Riz, semalam kita kat madrasah, kita ni sedang ambil ustaz-ustaz baru masuk madrasah kita untuk perkukuhkan madrasah kita. Kita masuk ramai ustaz-ustaz syahadah 30 juzuk, hebat-hebat. Tapi bila Pak Riz jumpa mereka ni, ada antara mereka ni hanya hebat di atas kertas, tidak pada dunia realiti. Tidak. Cinta pada agama tak cukup kuat sebenarnya. Walaupun duduk pondok 4-5 tahun, 7-8 tahun, cinta pada agama tak cukup kuat. Tak cukup kuat. Bila perhatikan mereka bersama dengan pelajar, Pak Riz rasa, ya Allah, rasa sayang tak wujud, rasa cinta tu tak terzahir. Sebab tu tolonglah ibu, tolonglah ayah, tanamkan. Jangan bergantung pada ustaz, jangan bergantung pada sekolah, jangan bergantung pada pondok, jangan bergantung pada orang. Tanamkanlah cinta pada agama tu tinggi, sahabat. Tanamkanlah cinta pada agama tu, mesti tanamkan, sahabat. Soalan nanti, tanamlah. Pak Riz sendiri ada anak umur 16 tahun. Kita ber-14, bukan kata senang. Tanamkan agama, tanamkan cinta. Kita tak nak ditanam, kita tak nak Pak Riz pegang ni, yang Pak Riz belajar. Jangan tanamkan cinta pada ayah, tapi tanamkan cinta pada Rasulullah. Bila kamu tanamkan cinta pada Rasulullah, dia ada jasa cinta pada Nabi, dia akan pasti cinta pada ayah dia. Kalau kamu berjaya tanamkan cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada sahabat, cinta pada agama, insya-Allah dia cinta adik-beradik dia. Kita gunakan saluran yang salah, tak akan dapat hasil yang baik. Satu, banyak adik-beradik bertelingkar, bergaduh, konflik, rebut harta. Ayah baru meninggal, dah konflik, faraid tak settle. Sebab kita tak tanamkan cinta pada Rasulullah, cinta pada agama. Kalau dia faham cinta agama, kalau dia faham dia cinta pada Nabi, dia tak akan buat bapak dia disakiti di alam barzah. Dia tak akan susahkan bapak dia di alam barzah. Subhanallah. Dan ayah dan mak memang ber-14 ingin anak yang selamat, anak yang baik, anak yang sempurna. Tapi kita telah sempurnakan tak tugasan kita sebagai seorang ibu dan ayah dalam bab mendidik anak, dalam bentuk, dalam menanamkan Islam tu dalam kehidupan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ni pelajar-pelajar Pak Riz 30 juzuk, nampak? Ini 30 juzuk. Ni pelajar 30 juzuk. Yang sedang buat syahadah. Adakah selepas mereka dapat 30 juzuk maknanya mereka ni dah bagus, dah baik, dah alim? Tidak. Kita kena ber-14, sentiasa duduk sama, ingatkan mereka tentang agama, tanamkan mereka tentang betapa perlunya kita mencintai Rasulullah dalam-dalam sungguh-sungguh. Yang mereka ni nak tidur ni bukan sebab letih, bukan sebab mengantuk. Nak tidur ni sebab nak hidupkan sunnah Nabi, qailullah. Bukan sebab dah terlalu letih, dah terlalu mengantuk dan terlalu penat, bangun pukul 4 pagi, pukul 4.30 kelas bermula, maka pukul 12, pukul 11.30, pukul 11.50 dah mula boleh tidur, maka kita nak tidur puas-puas, nak tidur sonok-sonok sebab dah terlalu letih. Tidak. Nak tanamkan cinta pada Nabi. Bila tidur tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak hidupkan sunnah, cinta tu datang ketika dia tidur tu, dia hidupkan sunnah, dia bangun tu dia dapat cinta, dia dapat rasa nikmat. Satu ramai orang bila bangun daripada keluar dia rasa letih, nak tidur balik. Solat zuhur tidur balik. Sebab cinta pada Nabi itu tak terzahir. Yang dia faham nak tidur, bukan dia tak difahamkan, dia tidak dibangunkan tentang cinta pada Nabi. Ini yang susah, bukan senang. Sahabat-sahabat, pernah satu ketika Nabi SAW cerita pada sahabat, nanti di Padang Mahsyar, ketika sisi pengadilan telah berjalan, sedang berjalan, aku akan berada di sebelah kiri, perjalanan menuju ke neraka, aku berada kat sana. Ya, pada Rasulullah cakap pada sahabat macam tu, aku berada di sebelah kiri. Dalam sebelah kiri itulah jalan untuk ke neraka. Aku berada di sana kerana itulah peluang terakhir aku untuk selamatkan umat aku.
Sebelah kanan adalah perjalanan ke syurga, yang mana di situ ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Begitu cinta Nabi pada kita. Baca, bawa kisah Nabi untuk menggambarkan betapa Nabi ini benar-benar mencintai umat dia. Dan hari ini kita dah tak ada cinta tu, dah tak ada cerita tu. Anak-anak tak pernah diperdengarkan, diperdendangkan, dipersembahkan cerita betapa tingginya cinta Nabi kepada kita. Satu rumah tangga jadi lingkup. Saya cadangkan, saya nak bagi tips. Tolonglah dengan baik, saya nak bagi tips. Bila kita nikah anak orang, hari pernikahan tu bapa tu nak lepaskan anak dia. Satu perpisahan yang sangat sakit, sangat pedih, kerana mereka tahu anak itu makin jauh pada mereka, telah diberi amanah kepada orang lain. Pasti bapa tu akan sedih, mak tu akan menangis. Kalau kita lihat hari pernikahan, biasa mak akan menangis kerana dia sedar anak itu sudah bertukar milik. Subhanallah. Bacakan hadis. Bacakan hadis-hadis. Jangan satu, jangan dua, bacakan deretan hadis-hadis tentang rumah tangga. Bacakan hadis-hadis tentang tanggungjawab seorang lelaki pada isteri, tanggungjawab sebagai seorang anak menantu kepada menantu, supaya mereka faham. Sebelum kita ambil anak orang ini, dia pernah cinta dan kasih pada mak ayah dia. Adalah tidak beramanah, tidak bertanggungjawab, tidak jujur namanya, kalau kita memisahkan cinta itu daripada mereka. Kalau orang benar-benar mencintai Nabi, mereka takkan khianat cinta ibu dan ayah kepada anak. Kita dah ambil, saya kahwin isteri saya tak bertanggungjawab kalau saya pisahkan isteri saya dengan mak bapak. Mak bapak dia itu mertua saya. Apa pun alasan, mak bapak mertua saya ada hak ke atas anak itu. Anak tu dah berbelas tahun dengan dia. Saya kahwin dengan isteri saya, umurnya 23 tahun. Bermakna 23 tahun dicurahkan kasih sayang. 23 tahun dia bersama. Kita ambil, tentu kesannya sangat dalam. 23 tahun sahabat. Anda berkahwin dengan anak orang umurnya 26 tahun. Bermakna 26 tahun bapak dia jaga dia. Tiba-tiba kita ambil, tentu 26 tahun tu bukan satu kenangan yang senang nak dihapuskan. Bukan satu situasi, satu perkara yang boleh mudah dilupakan. Jadi tidak adil kalau kita pisah. Sebab kita ada cinta Nabi. Kita buang perasaan dengki, dendam kita pada orang sebab kita ada cinta pada Nabi. Pak Aris, anak saya 15 tahun yang lepas, dia lari pada rumah, dia ikut lelaki pilihan dia. Saya sakit sangat, Pak Aris, sakit hati saya. Apatah lagi suami saya meninggal dunia dalam keadaan sangat rindu pada dia. Masih bolehkah saya terima dia? Kalau kenangkan apa dia buat, saya sakit hati. Inilah perjalanan seorang ibu yang sentiasa sakit sepanjang hayat dia. Ibu, hidup kita sentiasa sakit. Ayah, hidup kita akan sentiasa disakiti. Bertualah, mak, ayah dapat anak yang baik. Saya baca komen semalam, ada yang dapat anak baik. Bertualah, bersyukurlah. Banyak-banyaklah dekat dengan Allah. Sekarang kita berada di 10 sebelum kita datangnya hari raya korban 10 hari yang awal ni. Ambillah, beribadahlah, tingkatkan ibadah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ayah, ibu, dapat anak yang baik, dapat anak-anak yang ambil tahu, griplah betul-betul. Mantapkanlah perhubungan tu. Ia boleh saja menjadi kucak kacir apabila anak-anak kita kahwin, datang menantu, datang ipaduai, banyak masalah. Ibu yang anda sedang diuji dengan anak-anak, dalam Quran Allah dah bagi tahu surah Al-Anfal ayat yang ke-28, dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Anak itu ujian sahabat, harta itu ujian, anak itu ujian. Maka kalau kita diuji oleh Allah SWT dengan akhlak anak-anak, anggap itu adalah ujian Allah. Bukan anak tu, itu ujian Allah. Jangan kau pandang anak tu, kau pandang itu ujian Allah. Kalau kita nak letak, nak selitkan dendam, geram, marah, memang kita sukar nak hidup kat dunia ni. Berapa ramai orang khianat kita, berapa ramai orang fitnah kita, berapa ramai orang tipu hidup kita, berapa ramai orang ambil kesempatan ke atas sifat-sifat baik yang mungkin kita terjemahkan. Kalau kita nak hidup dengan perasaan marah, geram dan dendam, sukar kita nak berjalan, sukar kita nak menafas sahabat, sukar. Dan setiap kali bila ujian sampai, khususnya untuk anak-anak, isteri dan suami, anggap ini adalah datang khas daripada Allah SWT. Semalam saya tegur seorang ustaz, dia nak kerja dengan saya.
Dia kata kalau budak tak berjaya hafal Quran, itu maknanya dia tak jaga amal. Budak cepat lupa maknanya tak jaga amal. Budak tu banyak dosa. Saya kata, ustaz, kita sebagai ustaz jangan letakkan semua benda tu di bawah pengetahuan kita. Kita ni orang biasa, tak semua benda kita tahu. Jangan nilai orang kalau orang tu tak boleh hafal Quran maknanya orang tu banyak dosa. Tak boleh, ini salah. Kita ditakdirkan oleh Allah sebagai ustaz bukan untuk hukum orang. Kita ditakdirkan menjadi ustaz bukan dah dapat 30 juz itu tidak melayakkan kita untuk menilai orang. Bukan. Satu, saya tak nak ada orang macam tu datang dalam syarikat saya. Dia akan menyusahkan perjalanan saya untuk lahirkan pelajar-pelajar yang ada akhlak. Pelajar-pelajar ni kan tak boleh hafal Quran sebab dia banyak dosa. Dia tak jaga amal. Ini adalah fitnah. Jangan mudah-mudah kita kan itu. Ujian untuk rasuah lagi jauh, lagi besar, lagi berat. Tapi Nabi jaga amal, subhanallah, sangat dahsyat. Ada seorang insan, sebuah kisah diceritakan, ya Allah, aku ujiannya besar ya Allah, aku tak terpikul, aku tak termampu ya Allah untuk uruskan masalah ini. Besar sangat ya Allah, aku tak mampu. Apa Allah kata? Ya Allah, angkat masalah ni ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah. Apa Allah kata? Aku turunkan masalah ini bersama rahmatku. Seandainya aku angkat masalah ini bermakna rahmatku angkat juga terangkat bersama. Ada waktunya Allah uji kita bersama dengan kasih sayang dia. Sebab tu bila Allah hantar masalah, ada orang dia dapat Allah. Ingat tak pernah saya cerita seorang businessman yang kaya raya, ada banyak bisnes perniagaan, ada banyak kedai perniagaan kan? Dia disibukkan dengan perniagaan dia sehingga nak solat pun tak ada waktu. Nak solat pun tak ada waktu. Nak balik rumah ziarah mak bapak pun tak ada waktu sebab terlalu solat, terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Tiba-tiba dia sakit, satu kedai tutup. Satu kedai tutup. Dari ini dia cakap apa? Ya Allah, terima kasih sebab kau buat aku jatuh. Kau takdirkan aku jatuh. Terima kasih ya Allah. Sepatutnya kita marah. Sepatutnya kita marah, kita geram. Sebab dulunya kereta besar, hari ini terpaksa. Hari ini kereta pun tak ada, terpaksa jual. Rumah terpaksa refinance balik. Sepatutnya kita marah. Tapi lelaki ni kata apa? Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Bila kau jatuhkan aku jumpa kau. Bila kau jatuhkan aku, kau takdirkan aku jatuh, aku jumpa kau. Nampak tak? Jangan kita nilai orang susah tu maknanya dia berdosa dengan Allah. Dia susah tu, dia miskin sebab dia tu malas. Jangan. Kita makan ikan sedap-sedap bukan ditangkap oleh doktor pakar, bukan ditangkap oleh pilot. Kita makan ikan sedap-sedap sebab ditangkap oleh nelayan dan kita selalu kata dia malas. Kita makan ikan sedap-sedap bukan sebab jurutera yang tangkap, bukan ahli politik yang hebat bicara tu bercakap, bukan peguam yang tangkap, tapi nelayan yang keluar pagi-pagi, yang hidupnya miskin, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Malah dia sendiri tak pernah rasa ikan sedap tu. Dia jual kat kedai. Peraya ambil dengan harga yang sangat murah. Bukan senang dia bertarung nyawa untuk dapatkan ikan-ikan tersebut. Jual dengan harga yang sangat murah. Yang mengaut keuntungan tu adalah orang-orang tengah yang kaya raya. Adakah kita masih nak kata orang yang diuji oleh Allah tu maknanya dia bermasalah, dia teruk, dia adalah orang yang tak jaga amal? Ini benda-benda tak patut kita cakap. Sebenarnya bila Allah uji kita, ini peluang untuk kita dekat dengan Allah. Peluang untuk kita muhasabah diri. Sebelah belakang saya ni kan, ada seorang remaja kan, saya tengah handle kes dadah. Subhanallah. Dah tahu senyum. Solat tak payah suruh dia tahu datang solat. Subhanallah. Nampak tak? Dia berjumpa dengan hidayah Allah. Hidayah Allah ziarah dia. Subhanallah. Anda yang tak pernah jumpa orang yang Allah bagi hidayah, anda tak akan faham betapa bila Allah dah bagi hidayah, orang tu tak akan lepaskan peluang untuk jadi orang yang beriman, untuk jadi orang yang taat pada Allah, untuk mengisi ruang-ruang yang ada kerana Allah SWT. Ya Allah. Sahabat-sahabat, nak bina keluarga yang lebih baik, nak jadi diri kita lebih baik, ini tips paling nak bagi lagi. Paling nak ambil kata Imam Syafi'i. Ambil kata Imam Syafi'i ni, sahabat. Ada banyak Paris nak lepaskan pelajar-pelajar Paris yang habis 30 juzuk kan? Bukan senang. Macam mana mereka duduk kat luar nanti dengan ilmu mereka yang tak seberapa. Mereka ada ilmu Quran, mereka hafiz,
Tapi ilmu memilih kawan tu ada tak? Ilmu kemanusiaan tu ada tak? Kita tak nak dia keluar dengan sifat sombong, dia keluar dengan angkuh, dia keluar manusia panggil dia ustaz, dia anggap dia hebat. Ni kita takut. Kata Imam Syafi'i, jika kamu mencintai orang yang tidak mencintai Allah, cek kawan kita, cek teman-teman kita. Jika kamu mencintai orang yang tidak mencintai Allah, kalau Allah saja ia tinggalkan, apatah lagi kamu. Kalau kamu mencintai orang yang tak mencintai Allah, ingat, sedangkan Allah ditinggalkan, apatah lagi kamu. Pak Arif, macam mana saya nak tahu macam mana orang tu tak cinta Allah? Dia duduk dengan kau je dia ngumpat, dia duduk dengan kau je dia fitnah orang, dia duduk dengan kau je dia cerita benda-benda buruk, dia datang je dia dah buat kau terfikir benda-benda yang rosak. Orang macam ni dia jauh pada Allah. Sahabat-sahabat, hidup ini bukan siapa yang kamu pandang, tapi siapa yang memandang. Ingat tu, kita hidup, siapa yang kita pandang, sepatutnya siapa yang memandang. Faham ke faham? Kita banyak tafsir orang, banyak menilai orang. Siapa yang kita pandang, bukan itu. Siapa yang memandang, itu akan menjadikan kamu lebih baik daripada kehidupan kamu yang lepas. Itu akan menjadikan kamu lebih baik. Sahabat-sahabat, Pak Aris di mana Satafis Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Ini dalam di kawasan madrasah. Ni pelajar Pak Aris. Hafiz ini. 20 juzuk. 20 juzuk. Anak orang susah. Jadi apa kita nak buat? Kita tak nak anak orang susah masuk tempat kita, kemudian dia menyusahkan mak bapak dia. Kita nak didik dia, nak tarbiyah dia jadi orang yang hebat. Bukan sekadar 3 juzuk, kita nak dia ada adab, nak ada akhlak. Kita nak dia kaya. Masuk madrasah kita nak dia kaya. Pak Lis tak boleh bagi dia harta, Pak Lis tak boleh bagi dia aset, Pak Lis tak boleh bagi dia emas permata. Tapi di madrasah kami berikrar untuk jadikan mereka kaya adab, kaya akhlak. Mereka lah yang akan memandikan, menguruskan jenazah mak-mak mereka. Mereka inilah yang akan memandi, menguruskan jenazah ayah-ayah mereka. Mereka inilah yang akan memakmurkan kampung mereka dengan zikir-zikir. Subhanallah. Mereka inilah yang akan memakmurkan taman-taman mereka dengan majlis-majlis ilmu. Subhanallah. Mereka inilah yang akan bawa orang datang masjid, bukan menghalang orang datang ke masjid. Mereka inilah yang akan menyambut orang-orang datang masjid dengan penuh senyuman, penuh dengan kebahagiaan. Mereka inilah yang akan memimpin ummah. Ini perjuangan kita. Sahabat-sahabat, kalau anda ingin membantu Pak Aris, kan, dalam perjuangan ini, kan, anda boleh beri sumbangan dana anda, apa pun tak apalah. Kita ada, anda senang-senang anda ziarah FB Pak Aris. FB Pak Aris kat situ ada senang pay. Kita minta anda sumbangkan RM2 je. RM2 je. Tim saya tanya, Pak Aris, kenapa kita minta RM2? Saya kata saya tak nak bebankan orang. Tapi saya tak nak mereka hidup tanpa derma, tanpa sumbang. Sebab hidup ini kena banyak sedekah. Saya tak nak orang ikut saya, follow saya FB Pak Aris ni, tapi dia hanya dapat sesuatu yang dia tak boleh manfaatkan. Kita nak sama-sama. Kita nak sama-sama menjadi teman-teman, sahabat-sahabat. Kita nak berjiran satu sama lain di taman-taman syurga Allah, di syurga Allah nanti. Sebab itu di dunia ini kita mengajak orang buat kebaikan. Di dunia ini kita nak ajak orang buat kebaikan. Semaksimal yang boleh kita nak buat kebaikan, ya Allah. Sejumlah sahabat, anda boleh tinggalkan nombor telefon anda untuk kita bunyi anda, bagi pencerahan pada anda. Terima kasihlah. Kita dah berjaya selesaikan semua bil air kita. Berbelas ribu kita berjaya habiskan dengan duit sahabat-sahabat, teman-teman. Terima kasihlah semua. Dan kita dah berjaya habiskan. Dah tak ada tunggakan lagi. Sekarang kita nak settlekan pula bil elektrik. Allahumma salli wa sallam. Subhanallah. Kita nak ajak teman-teman, sahabat-sahabat buat kebaikan. Kita nak ajakkan kawan, teman-teman sentiasa fikir akhirat. Dan bagi mereka yang mungkin nak dapat ilmu tambahan, anda pergi seminar Pak Aris. Tinggalkan nombor telefon, pergi seminar Pak Aris. 8-8 nanti Pak Aris ada buat seminar online. Bukan seminar kat Dewan, kat ni tak. Seminar online. Mudah-mudahan lebih ramai orang dapat hadir, insya-Allah.
Anda duduk kat rumah dengan pegang handphone macam ni, dengan tengok di PC, di komputer peribadi anda, kan, di komputer anda boleh hadir ke seminar ni dengan bayaran hanya RM50. Tapi kalau anda rasa, ya Allah Pak Adis, saya ada masalah, tak apa, jangan risau. Anda boleh hadir live Pak Adis ni setiap hari tanpa bayar apa-apa pun. Mudah-mudahan Allah bayar kita. Allah Maha Kaya sahabat, Allah Maha Kaya. Allah akan bayar kita. Setiap masa yang kita peruntukkan kerana Allah, Allah bayar kita. Setiap masa yang kita peruntukkan untuk jalan agama, Allah bayar kita. Kita mungkin kat dunia kita susah, kita kat dunia mungkin tak ada apa-apa, tapi percayalah, hidup ini kita tak nak jadi siapa-siapa di sisi manusia. Kita nak menjadi somebody di sisi Allah. Tak apa kalau kat dunia kita orang biasa, tapi kita tak nak jadi orang biasa-biasa bila balik nanti. Kita tak nak jadi orang biasa-biasa bila balik nanti sahabat. Kita tak nak. Kita tak kisah jadi orang biasa-biasa kat dunia. Kita tak dikenali pun tak apa, tak apa. Tapi kita nak jadi orang yang luar biasa, somebody bila balik nanti. Sahabat-sahabat, anda mungkin boleh tinggalkan nombor telefon untuk kita hubungi anda untuk bagi pencerahan tentang seminar online Pak Adis. Pak nak cerita satu kisah insya-Allah. Nak tak kisah ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik ni semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia nak ziarah Sayyidina Osman. Rasulullah dah meninggal lama dah. Pada ketika itu Rasulullah SAW dah meninggal, dah wafat dah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu nak ziarah Sayyidina Osman di rumah beliau. So dalam perjalanan nak pergi ke rumah Sayyidina Osman, dalam perjalanan tu dia nampak seorang wanita bergerak ke arah dia. Maknanya dia akan bertemu dengan wanita tu dalam perjalanan. Tiba di satu tempat, dia bersisi dengan wanita tu. Pada waktu itu becak, lopak air. Wanita tu angkat kain dia sikit, ternampak betis dia, ternampak kaki dia. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ternampak betis wanita tu. Kemudian dia cepat-cepat berpaling, ternampak bukan sengaja. Dia berjalan terus pergi rumah Sayyidina Osman. Tiba rumah Sayyidina Osman, dia bagi salam pada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman jawab salam. Kemudian Sayyidina Osman kata apa? Aku ternampak kesan-kesan zina di matamu. Subhanallah. Aku nampak kesan-kesan zina di matamu. Sayyidina Osman kata apa? Aku nampak kesan-kesan zina di matamu. Orang-orang alim, orang-orang wara, para wali Allah, mereka mempunyai sesuatu yang kita tak ada. Satu orang dulu-dulu, sahabat-sahabat, kalau kita ni, saya masih ingat lagi, di Melaka dulu ada seorang ulama besar, kan? Orang kalau nak jumpa tu orang bimbang sebab dia, orang kata dia pandang aku macam mana ni, ya Allah aku ni banyak dosa, macam tu. Sekarang mana letaknya kemuliaan seorang guru, seorang ustaz? Orang dulu nak pandang ustaz tu dia malu, sebab ustaz bawa adab yang sangat tinggi. Satu saya tegur ustaz saya, di saat engkau menuntut adab seorang anak murid kepada guru, kau juga harus dan wajib beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita tuntut anak murid kita beradab pada kita, bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu sangat penting. Kita selalu tuntut orang untuk hormat orang, hormat kita, kita guru kena hormat. Ya betul, alhamdulillah, subhanallah. Tapi jangan kita berat sebelah tuntut orang hormat kita, tapi kita hormat Rasulullah SAW. Kita tak tanamkan cinta pada Nabi. Kita bantai orang, kutuk orang, marah orang, hina orang. Subhanallah. Hanya kerana kita ustaz. Subhanallah. Kata Nabi SAW, takutlah kamu firasat orang yang beriman yang melihat dengan cahaya Allah. Allah. Takutlah kamu firasat orang yang beriman yang melihat dengan cahaya Allah. Subhanallah. Satu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka tak banyak cakap. Mereka berkata bila perlu, memandang bila perlu. Subhanallah. Sebab tu kalau orang-orang alim ni, di mulut mereka, kita akan dengar dikata orang. Tak kira ustaz ke siapa pun, kalau duduk je cerita hal orang, itu hanya sekadar gelaran lah ustaz tu dalam hidup dia. Tapi kalau dia duduk, dia banyak bercakap tentang akhirat, dia tegur kita dengan baik kalau kita mengumpat orang, mengata orang.
Subhanallah. Satu, para sahabat cuba lari diri daripada fitnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, teman-teman, kita nak balik dah. Kita nak balik. Nak bawa apa? Takkan kita nak bawa dendam, nak bawa marah, nak bawa benci? Ingat tak masa kita lahir, kita tak mungkin tak tengok wajah kita lahir, tapi anak-anak kecil kita faham begitulah kita. Ingat tak bila kita lahir dulu, anak-anak kecil lahir, semua orang sambut dengan gembira, semua orang sambut dengan happy, semua orang seronok dan bahagia. Ustaz Taufik, sahabat Ustaz Taufik, saya buat live sikit. Okay. Masa kita datang dulu kan, ingat tak? Semua orang sambut kita dengan bahagia. Kita lahir je, nurse jurawat tak kenal kita pun, seronok gembira dia. Dia pegang-pegang pipi kita, dia sambut kita dengan bahagia gembira. Ibu yang lahirkan kita tengok kita hilang rasa sakit. Kemudian bila balik, orang kampung semua datang ziarah. Orang kampung datang ziarah satu demi satu, macam pesta orang dulu nak sambut lahir seorang bayi. Semuanya gembira, happy. Sahabat, begitu nanti kita balik, adakah upacara yang sama akan dibuat pada kita oleh penduduk langit? Bila kita balik nanti macam mana? Adakah semua orang bahagia menyambut kepulangan kita? Bayi itu datang tanpa dosa, mampu tak kita balik tanpa dosa? Bayi itu datang tanpa kesalahan apa-apa, mampu tak kita balik dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang Allah telah hapuskan semua dosa kita? Sebab itulah, tanamkan cinta kita pada Allah, tanamkan cinta kita pada Rasulullah, agar kita benar-benar rasa takut nak balik sebagai pendosa, agar boleh membunuh sifat-sifat sombong yang kita miliki. Ada seorang ustaz tu, dia baru masuk kat masa saya. Dia jalan, tangan dalam jubah, jalan tengok orang, tengok 30 juzuk syahadah, hebat. Saya kata, ustaz, bila kita berjalan, ada dua perkara yang kita boleh buat. Bila kita berjalan, adakah kita akan buat orang dekat dengan kita atau jauh pada kita? Kita orang agama, kita nak orang dekat dengan kita. Tak ada apa ilmu ni, tak ada apa. Jangan disukat dengan kepercayaan kita, maka kita anggap kita lebih hebat pada orang lain. Jangan, sahabat, jangan. Kenapa mata kail yang sama, umpan yang sama, tapi kenapa orang sebelah dapat ikan besar, kita tak dapat apa-apa? Kenapa orang senang dapat ikan kecil je, sedangkan laut yang sama, pantai yang sama, tasik yang sama, sungai yang sama, joran yang sama, umpan yang sama, kenapa orang sebelah dapat ikan besar, kita ikan kecil? Jangan disukat ilmu yang kita ada bandingkan orang lain. Kita tak tahu siapa kita di sisi Allah. Faham ke faham ni, sahabat-sahabat? Kita tak tahu siapa kita di sisi Allah. Mungkin kita rasa umpan kita paling hebat, tapi ikan tu Allah takdir untuk makan umpan yang mana, bukan umpan yang hebat. Takdir ikan itu bukan pada umpan anda yang hebat. Takdir ikan itu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu, tuan-tuan, tanamlah cinta kita. Hari ini kita bercakap tentang cinta kita pada Allah. Kalau kita benar-benar cinta pada Allah, maafkanlah semua orang yang buat silap pada kita. Kalau kita benar-benar cinta pada Rasulullah SAW, jangan balik dengan dendam, jangan balik dengan geram, jangan balik dengan marah, jangan balik dengan benci. Cubalah sedaya upaya, bangun sepertiga malam perlahan. Ini 10 hari ini, jaga betul-betul, buat amal betul-betul, puasa sunat. Subhanallah, minta pada Allah, wahai Allah, kikiskan sifat amarah aku, kikiskan sifat benci aku. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku tak nak balik dengan sifat benci, aku tak nak balik dengan sifat marah, aku tak nak balik dengan sifat dendam. Kita kadang-kadang ada marah orang kan, ada orang benci kita,
Kadang-kadang kita fikir, kalau tiba-tiba Allah panggil kita balik dan perasaan benci itu masih ada dalam dada kita, macam mana? Mampukah kita ke syurga Allah, sedangkan ahli syurganya, ahli syurga itu hanya untuk orang-orang yang penuh kasih sayang, tapi kita balik dengan benci. Semalam saya ziarah saudara saya meninggal, tapi saya ziarah keluarga dia dah meninggal hari Ahad. Maka saya bawa mak saya, saudara sebelah mak. Dia jaga suami dia yang sakit, tapi yang pergi dia dulu. Dia jaga suami dia. Hukum akal kata yang sakit pergi dulu. Tak, yang sihat Allah panggil. Satu malam dia sesak nafas, dia urut dada dia, anak dia ungkap kalimah la ilaha illallah, Allah, 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 dia ikut Allah. Allah, la ilaha illallah. Terus pergi. Subhanallah. Kita tak tahu bila dan masanya. Jadi sahabat-sahabat, delete, buanglah sifat marah, dendam. Hari ini cubalah sedaya upaya. Banyak orang tak suka kita, biarkan. Maafkan mereka. Biarkan orang benci kita, tapi kita maafkan orang. Dan kita jangan buat kebencian yang sama. Jangan kita persembahkan kebencian, marah, dendam. InsyaAllah dunia ini sebentar, sahabat. Sebab tu cintalah Allah sangat dalam-dalam. Bangun sepertiga malam, tutup api, gelap-gelap, kita duduk, kita zikir, kita solat tahajud, kita minta pada Allah, Allah, gelap ini pun aku dah bimbang, bagaimana gelap di alam barzah. Gelap ini pun aku ketakutan, bagaimana di alam barzah nanti, wahai Allah. Gelap ini pun menyebabkan aku tak tentu arah, aku rasa tak selesa, wahai Allah, bagaimana nanti di alam barzah. Gelap ini nanti sebentar nanti aku boleh buka balik cahaya, lampu bernyala, bagaimana di alam barzah, bagaimana nak terangkan kubur aku, wahai Allah. Bila kita bangunkan cinta pada Allah dan Rasulullah, kita akan jumpa kasih sayang Allah. Ingat tu, sahabat, bila kita hidupkan cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, kita akan bertemu tentang cinta dan kasih Allah ke atas hamba-hambanya. Bila kita cinta benar-benar pada Rasulullah, wallahi, insya-Allah kita jumpa cinta Nabi pada umat. Hari ini kita cakap, belum tentu kita faham, belum tentu kita rasa. Tapi buatlah, sahabat, benar-benar cinta Nabi. Tanam azam nak ziarah makam Nabi. Tanam azam nak bertemu Nabi dalam mimpi-mimpi kita, insya-Allah, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dunia yang sebentar, sahabat-sahabat. Jangan lupa bantu Madrasah Pak Aris juga, kan, untuk beli air Shifa, air yang dibaca dengan 30 juzuk Al-Quran, yang kita boleh hantar ke rumah anda melalui pos, atau tim kita hantar ke rumah-rumah di sekitar Melaka. Atau anda mungkin boleh beli untuk anda sumbang kepada keluarga miskin, fakir miskin, rumah anak yatim, orang susah. Itulah cara kami dapat pendapatan untuk bangunkan madrasah kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mungkin anda boleh tinggalkan nombor telefon untuk anda bersama dalam perjuangan ini. Bantu Madrasah Pak Aris. Kalau kita minta orang tak suka, jadi kita buat pelbagai ikhtiar, kita buat agama ni kita bersama. Kadang-kadang sedih, kan? Marah, benci orang kat atas kita tu tinggi, biarkanlah. Dah tahu tak ada duit, buat madrasah buat apa? Misalkan orang nak minta-minta, biarkan, telan je pahit. Kadang-kadang pahit itu, kalau kita telan dengan baik, dia jadi ubat. Dia akan jadikan kita lebih bersemangat untuk teruskan perjuangan. Kadang-kadang orang bicara tu memang menguris hati kita, tersiat-siat hati kita. Biarkan. Biar hati kita rasa sakit di dunia, jangan sakitnya di akhirat. Biar kita rasa seksanya di dunia, jangan seksanya di akhirat. Biarkan. Maafkan saja bicara orang yang memburuk, menghentam, menghina kita, biarkan. Maafkan saja. Sebarkan kebaikan itu. Di saat Pak Aris cakap ni pun, Pak Aris sedang diuji dengan ujian besar. Kata Pak Aris pada tim, kalau aku bicara dalam live, aku ajar orang macam ni, takkan aku nak langgar. Itu pesan guru saya. Buatlah apa yang kamu bicarakan. Apa yang kamu kata, itulah kamu bicara. Itu yang kamu boleh dakwah kat orang. Jangan kamu kata bangun tengah malam, tengah pada bersama, kamu tidur, lepak, enjoy, seronok, gembira. Bangun pun tengok bola, bukan nak bangun, nak cari redha Allah. Sahabat-sahabat, ingat, bicara ini, sahabat. Hidup kita hanya singkat, sebentar.
Adakah masih banyak masakah untuk kita persia-siakan? Masih banyak masakah untuk kita biarkan ini berlalu? Setiap masa kita letakkan kerana Allah. Selamatkan anak-anak kita, banyak bicara tentang Islam, banyak bicara tentang akhirat, banyak bicara tentang Rasulullah. Baca hadis sahabat, setiap hari baca hadis. Hidupkan majlis taklim kat rumah, baca hadis, cari hadis. InsyaAllah dapatkan daripada Jakim. InsyaAllah baca hadis setiap hari. Alhamdulillah, saya ada satu WhatsApp yang ada seorang kakak ni baik sangat dengan saya. Dan saya, kakak ni sangat baik. Setiap hari dia akan hantar saya satu hadis, setiap hari, tanpa miss, setiap hari. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya saya diingatkan setiap hari. Kan? Kita bukan siapa-siapa. Kita tak tahu siapa kita di sisi Allah, tak tahu. Maka buat saja amal, tingkatkan ibadah, mantapkan ibadah kita setiap masa. Mudah-mudahan Allah pandang dengan kecintaan, Allah pandang dengan kesayang, Allah turunkan maghfirah ni. Ingat sahabat-sahabat, masa kita tak banyak dah. Kan? Bantu mak alang-alang nak buat live ni kan. Bantu Pak Riz dengan join program Pak Riz seminar online, hashtag bersama Pak Riz. Sebelum ni kita buat di ballroom, di hotel sana hotel sini. Sekarang tak boleh PKP kan, jumlah pun tak lihat kan. Jadi nak ajak semua masuk online, seminar online, bukan jual barang online tau, seminar kan. Makcik-makcik follow saya yang makcik-makcik ni tak tahu, minta maaf tau. Nanti tim saya terangkan ni. Dan insyaAllah kalau ada apa-apa isu nanti kita bantu makcik secara pribadi tau, insyaAllah. Kan makcik ni bukan tahu sangat kan, tak apa makcik, saya faham kan. Saya sayang semua follower saya kan. InsyaAllah kan. Seminar online ni akan berlaku pada 8/8. Kita bicara tentang kehidupan macam ni. Saya akan bagi tips pada anda, lebih kurang 30 tips insyaAllah kan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan benar-benar menjadikan kita yang terbaik dalam hidup ini. Tidak mengapa kalau orang pandang kita biasa-biasa, tapi kita nak menjadi biasa-biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau, tak ada Tan Sri, tak ada Tun, tak ada Datuk, tak ada YB, tak apa. Jangan risau sahabat. Yang kita risau, apa yang Allah nak panggil kita nanti bila kita balik. Yang kita risau bagaimana penerimaan penduduk langit ke atas roh kita bila dikembalikan ke langit nanti. Bila dihantar ke langit, bagaimana penerimaan mereka ke atas roh kita, ya Allah. Itu yang kita risau. Maka marilah kita semaikan kebaikan sebanyak mungkin di dunia ini. Mudah-mudahan nanti dapat dituai di akhirat nanti, insya-Allah. Dan jangan semai seorang-seorang, jangan semai benih seorang-seorang, ajak semua, ajakkan kawan, teman-teman, sahabat-sahabat untuk semai sama-sama. Tebarkan kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Jaga diri baik sahabat-sahabat. Hadirkan seminar online, anda boleh tinggalkan nombor telefon, hubungi kita, aku hubungi anda nanti insya-Allah. Sambil itu boleh dapatkan air syifa, air baca 30 juzuk Al-Quran insya-Allah. Dan anda boleh juga disumbangkan dana untuk Madrasah Pak Riz insya-Allah. Ya. Nanti kita akan buka, kalau anda yang ada kemampuan atau anda nak dapatkan pendapatan setiap masa, dan kita akan buka nanti untuk semua anak yatim fakir miskin telah pun kita uruskan. Kan? Ada orang, ada follow Pak Riz kata, boleh tak kita nak sponsor anak yatim fakir miskin, mu'alaf, semua dah ada penaja. Dan subhanallah, alhamdulillah, terima kasihlah semua kan sahabat-sahabat. Mungkin ada nanti nak dapatkan, nak tumpang keberkatan seorang guru. Mungkin anda nak tom-tom kan, okey, gaji ustaz ni berapa Pak Riz, saya nak sumbang RM50 setiap bulan, boleh? Kita boleh guna kaedah tu nanti insya-Allah. Nanti saya lancarkan benda ni kan. Bukan dengan cara macam ni saya boleh masuk lebih banyak ustaz. Subhanallah. Dan untuk sebarkan, sebab banyak ustaz hari ni tak kerja sebab PKP, banyak madrasah tutup. Ada banyak mereka. Saya tak nak mereka yang ada ilmu, hafiz 30 juz syahadah, ada kitab, 7 tahun belajar kitab, kemudian mereka kerja biasa-biasa. Kita tak nak. Kita nak ilmu mereka tu dimanfaatkan untuk pembangunan ummah. Hari ini anak remaja kita terbiar. Hari ini anak remaja kita liar. Hari ini anak remaja kita tinggalkan agama. Jadi kita nak anak-anak remaja yang umur 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun yang telah belajar kitab, yang belajar hafiz, kembali ke madrasah untuk bantu ummah. Tapi janganlah kembali dengan sombong, jangan kembali dengan ego, jangan kembali ke madrasah dengan bangga diri, aku ni ustaz. Jangan. Beberapa hari yang lepas, beberapa bulan yang lepas kau adalah seorang pelajar. Kenapa hari ini kau sombong pula? Subhanallah, hanya kau pakai cermata yang bertukar warna, kau nampak semuanya adalah salah. Jangan. Subhanallah, mata kita tetap sama, yang tukar cermata je. Faham ke faham? Subhanallah, kita tetap kita. Dulu kita pelajar, sekarang kita guru, kita tetap kita. Yang bertukar yang cermata, mata tetap sama. Subhanallah. Ingat formula tu. Banyak ustaz-ustaz datang, banyak, ya Allah. Saya tak boleh share kat sini, nanti orang terguris hati. Tapi begitulah yang saya jumpa ketika saya buat sesi interview. Ingat,
Tukar raca mata tak apa, tapi jangan tukar matamu. Sebab matamu tetap sama. Nampak tak? Pandanglah baik-baik. Datanglah untuk bantu, bukan datang untuk menghina. Datanglah untuk menolong, bukan datang untuk melolong. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jaga baik sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam perjuangan kita pada hari ini. Ingat, boleh dapatkan air syifa Pak Aris. Tinggalkan nombor telefon. Tinggalkan nombor telefon juga untuk seminar online Pak Aris. Hashtag bersama Pak Aris 888. Ya, insyaAllah. Dan kita nak 500 orang, kan? Tak, kita ada berapa orang yang tinggal macam tu lah, kan? Kita nak 500 sebab tak tahulah, saya diberi maklum itulah yang pendekatan tu macam mana, apa pisian macam mana, saya tak tahulah. Tim saya buat kerja. Mudah-mudahan anda semua diberkati. Sampaikan salam saya pada keluarga anda. Jaga anak baik-baik, jaga isteri dan suami kita baik-baik. Kita keluarga yang sepatutnya mendapat cinta Nabi Muhammad SAW. Kita nak jadi keluarga yang dipandang oleh Allah. Kita nak dapat kedudukan makam tinggi. Kita tak nak ke syurga seorang diri. Kita nak buat seluruh ahli keluarga kita buat kerja, ya. Kena buat kerja untuk agama. Kena buat kerja. Jangan putus asa nasihatkan anak walaupun anak tolak. Walaupun anak marah, walaupun anak tinggi suara, jangan putus asa. Dapat suami yang berpoya-poya, dapat suami yang liar, dapat suami yang yang tinggalkan agama, jangan putus asa. Dapat isteri yang suka lawan, dapat isteri suka bebel, dapat isteri yang tinggi suara, raih dia. Cari kekuatan dia, bukan cari kelemahan dia. InsyaAllah rumah tangga jadi aman. Tidak mungkin setiap isteri dan suami sempurna. Saya sebagai suami, walaupun saya buat live setiap hari, tidak bermakna saya sempurna. Saya ada banyak kekurangan, dan kekurangan itu dapat dilihat oleh isteri saya. Bila dia tegur saya kena terima. Namanya Pak Aris live setiap hari, bukan makna saya terbebas daripada kesilapan. Tidak. Saya juga manusia biasa yang banyak buat silap. Maka kalau isteri saya nampak kesilapan saya dan dia bagi tahu saya, wajib untuk saya terima dan wajib untuk saya perbaiki diri. Kalau saya mampu membetulkan, saya mampu perbaiki diri dengan kebaikan-kebaikan yang telah terbina itu, mampu untuk saya bantu lebih ramai orang. Subhanallah. Jaga baik tuan-tuan, Boleh? Dah boleh? Tuan-tuan, insya-Allah kita datang dengan tangisan. Kita nak pergi dengan senyuman. Ingat tu. Kita datang dengan tangisan, orang sambut dengan senyuman. Ya Allah, izinkan kami pergi dengan senyuman, dan kami tak nak jenazah kami diiringi dengan tangisan. Kita nak balik dengan penuh kebahagiaan. Kita nak balik dengan iman yang terpahat kukuh. Kalimah la ilaha illallah menjadi pegangan dan ungkapan lapas yang terakhir. Subhanallah. Jaga diri baik, ya sahabat semua. Allah ada bersama kita. Percayalah. Jangan putus asa dalam hidup. Banyak doa. Doa dalam doa sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah selamatkan keluarga kita. Percayalah. Jangan putus asa bangun tengah malam, solat tahajud 10 rakaat, 5 kali salam. Buat sahabat, buat berterusan. InsyaAllah Allah bantu kita. Dan jadikan doa kita doa yang makam yang tinggi. Bila kita doakan juga untuk ummah, doakan untuk ibu-ibu yang lain. Kita ibu yang sedang disakiti oleh anak, kita ibu yang sedang dizalimi, kita isteri yang dizalimi oleh suami. Ketika kita doa, dalam air mata kita membasuh pipi, jangan lupa doa untuk isteri-isteri yang lain juga. Sebab mereka juga mungkin susah macam kita. Mungkin kita tak pernah kenal mereka, tak pernah bersua, tak pernah bertemu. Itu bukan makna tak ada orang macam kita. Subhanallah, doa untuk mereka, doa. Sebab bila kita doa untuk ummah, doa untuk orang lain, Allah akan angkat doa kita tinggi, sahabat. Malaikat akan aminkan doa-doa tersebut dan dia akan doakan kembali untuk kita. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi kita bangun. Kita doa untuk ummah. Berapa ramai orang doakan untuk kita, tak apa. Kita doa untuk orang, insya-Allah. Insya-Allah, percayalah. Selamatkan keluarga kita, ya. Insya-Allah besok kita jumpa lagi. Insya-Allah. Pada undur diri. Salam sayang untuk anda semua. Jaga amal, tingkatkan ibadah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. InsyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi besok. InsyaAllah besok. InsyaAllah.